Kejaran mengkudu berbias kesuma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton. Saya Nordina binti Zainul Abidin selaku moderator pada sesi 1 bagi pembentangan PLC Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KONPI kali kedua tahun 2022 di saluran 5. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan PLC pada hari ini. Panel penilai untuk sesi 1 ini ialah Puan Hajah Nurhaini binti Abdul Aziz. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama daripada kumpulan D40 yang diketuai oleh Puan Nurul Darsila binti Mak Daud dari Kolej Matrikulasi Johor dengan kertas kajiannya bertajuk Penyelesaian Kamiran Fungsi Trigonometri menggunakan template D40 melalui Google Classroom. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan KMJ Default akan membentangkan perkongsian PLC yang bertajuk Penyelesaian Fungsi Kamiran Trigonometri menggunakan template default melalui Google Classroom. Berikut merupakan latar belakang bagi kajian kami iaitu topik kamiran merupakan topik yang diajar dalam SM025 di mana dalam topik ini pelajar perlu menguasai kaedah kamiran fungsi trigonometri iaitu melalui kaedah Dirac formula atau technique of integration. Melalui analisis laporan kerja calon, kami mendapati bahawa 60% calon bermasalah dalam pembezaan dan pengamiran fungsi trigonometri serta kemahiran pelajar dalam proses melibatkan fungsi trigonometri adalah sangat lemah. Melalui pemerhatian dan pemantauan PDP, kami mendapati bahawa pelajar tidak dapat menguasai kemahiran menyelesaikan soalan kamiran yang melibatkan fungsi trigonometri serta tidak dapat menulis kaedah kamiran dengan betul dan sering keliru kaedah mana yang perlu digunakan. Melalui refleksi PDP pensyarah, kami mendapati bahawa pensyarah mempunyai kekangan dari segi BBM yang menarik. Situasi pandemik juga memerlukan BBM yang memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif umum kajian kami iaitu meningkatkan pencapaian pelajar dalam subtopik kamiran fungsi trigonometri menggunakan template default melalui platform Google Classroom. Objektif khusus terbahagi kepada dua iaitu objektif terhadap pelajar serta objektif terhadap pensyarah. Objektif khusus terhadap pelajar iaitu meningkatkan kemahiran pelajar menulis penyelesaian kamiran fungsi trigonometri dengan menggunakan kaedah kamiran yang betul dan tepat serta mengenal pasti penggunaan template default melalui platform Google Classroom. Objektif khusus terhadap pensyarah pula ialah untuk meningkatkan kemahiran pedagogi pensyarah melalui Google Classroom serta mengembangkan kreativiti pensyarah dengan template default. Alat kolaboratif yang digunakan dalam kajian kami iaitu diskusi kes. Strategi dalam kajian kami melibatkan dua kitaran iaitu kitaran pertama dengan menggunakan template default melalui Google Meet dan Google Classroom serta melalui kitaran kedua penambahbaikan dijalankan terhadap template default dengan penggunaan QR code dan video. Kumpulan sasaran dalam kajian kami iaitu pelajar STS Praktikum MS31. Dalam kitaran pertama terdapat 20 pelajar yang terlibat serta dalam kitaran kedua terdapat 6 pelajar yang terlibat. Berikut merupakan pelaksanaan kitaran 1. Pada kitaran 1, ujian pernah dijalankan selama 10 minit melalui Google Classroom serta template default diberikan kepada pelajar melalui medium Google Classroom. Penerangan diberikan melalui Google Meet selama 30 minit kepada pelajar serta latihan pengukuhan diberikan kepada pelajar selama 20 minit melalui Google Classroom. Seterusnya, ujian plus dijalankan selama 10 minit. Pelaksanaan kitaran 2.
Dalam kitaran 2, template default telah ditambah baik dengan penambahan QR code serta penerangan melalui video pendek. Seterusnya, latihan pengukuhan diberikan kepada pelajar melalui Google Classroom selama 2 hari dan akhirnya ujian pus dijalankan selama 10 minit. Intervensi template default. Template default merujuk kepada D untuk direct, for untuk formula dan T untuk technique of integration. Langkah penggunaan template default. Dalam template default, pelajar perlu membandingkan soalan pertama, soalan dengan kaedah pertama iaitu kaedah direct. Sekiranya pelajar tidak mendapat jawapan melalui kaedah direct, pelajar perlu meneruskan dengan membandingkan soalan tersebut dengan kaedah kedua iaitu melalui kaedah formula. Sekiranya pelajar masih tidak dapat menyelesaikan soalan tersebut, pelajar perlu meneruskan dengan membandingkan soalan melalui kaedah ketiga iaitu kaedah technique of integration. Berikut merupakan template default dalam kitaran pertama yang melibatkan muka surat 1 dan juga muka surat 2. Template default pada kitaran kedua telah ditambah baik dengan meletakkan QR code serta video kepada pelajar. Hasil dapatan kitaran 1. Berikut merupakan contoh jawapan ujian pra dan ujian pus pelajar. Taburan markah ujian pra berbanding ujian pus mendapati bahawa ujian pus pelajar adalah lebih baik berbanding markah ujian pra. Melalui maklum balas pelajar pada kitaran 1 mendapati bahawa pelajar lebih faham dan suka menggunakan template default ini. Hasil dapatan kitaran 2. Berikut merupakan perbandingan markah bagi ujian pra dan ujian pos untuk kitaran 1 dan kitaran 2. Pada kitaran 2 mendapati bahawa ujian pos pelajar adalah 10 markah penuh. Maklum balas pada kitaran kedua. Pelajar mendapati bahawa template default lebih mudah digunakan kerana dengan mengimbas QR code. Kesesuaian alat kolaboratif. Amalan diskusi kes membantu meningkatkan kualiti pengajaran pensyarah dan pencapaian pelajar. Keberkesanan strategi. Template default yang digunakan melalui medium digital berjaya mencapai objektif kajian untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam subtopik kamiran fungsi trigonometri dan membantu pembelajaran kendiri pelajar. Berikut merupakan dapatan soal selidik. Kekuatan dan kelemahan kitaran 1. Pelajar mendapati bahawa template ini mudah digunakan dan jalan kerja pelajar lebih sistematik dan tersusun. Manakala kelemahan dalam kitaran 1 ialah capaian internet pelajar. Kekuatan dan kelemahan kitaran 2. Dalam kitaran 2, berlaku penambahan QR code yang memudahkan pelajar untuk mengimbas pada bila-bila masa. Perkongsian dapatan. Kami menjalankan perkongsian bersama rakan pensyarah unit matematik pada 14 Februari 2022. Pensyarah mendapati bahawa template ini mudah digunakan dan sesuai sebagai BBM pensyarah. Pensyarah juga bersetuju template default boleh membantu pelajar menjalankan pembelajaran kendiri. Cadangan penambahbaikan. Penggunaan template prosedur default ini dapat diperluaskan lagi kepada semua pelajar matrikulasi serta pensyarah boleh mengubah suai template ini dengan mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 dengan membincangkan dan melengkapkan template ini secara berkumpulan. Akhir sekali, kesimpulannya, template default dapat membantu meningkatkan kemahiran pelajar menulis penyelesaian kamiran fungsi trigonometri dengan menggunakan kaedah kamiran yang betul dan tepat serta meningkatkan konfidensialisme pensyarah dengan penggunaan unsur digital seperti Google Classroom, Google Meet dan juga Google Drive dalam meningkatkan kreativiti dan kemahiran pedagogi pensyarah.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua dari kumpulan RSB yang diketuai oleh Puan Nurul Syazwani binti Omar dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk Penggunaan e-match untuk meningkatkan pembelajaran pelajar dalam matematik. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan RSB dan tajuk projek PLC kami adalah penggunaan e-match untuk meningkatkan pembelajaran pelajar dalam matematik. Jadi diketuai oleh Nurul Syazwani binti Omar serta dua orang ahli iaitu Puan Kang Kui Wei serta Encik Chow Chun Wei. Pelajar selalu melakukan kesilapan dan tidak dapat mengenal pasti formula yang mana perlu dipilih semasa menyelesaikan soalan, terutamanya bagi topik pembezaan dan topik pembuli ubah rawak yang melibatkan banyak formula. Projek PLC ini menggunakan live worksheet e-match sebagai alat bantu mengajar untuk meningkatkan tahap penguasaan pelajar dalam topik pembezaan dan topik pembuli ubah rawak, serta meningkatkan kecekapan pengajaran pensyarah matematik. Alat kolaboratif yang digunakan dalam projek PLC ini adalah sesi perkongsian guru. Keberkesanan projek ini dianalisis dengan menggunakan soal selidik terhadap 90 orang pelajar Kolej Matrikulasi Kedah semester 2 sesi 2021-2022. Hasil dapatan menunjukkan e-match sangat bermanfaat kepada pelajar. Sistem pendidikan negara kini berada dalam arus perubahan iaitu daripada sistem pendidikan konvensional berubah kepada sistem pendidikan berdigital. Untuk menyahut cabaran ini, kumpulan PLC kami menggunakan e-match dalam PDPC selaras dengan perkembangan sistem pendidikan terkini. Pendidikan berdigital ini berhubung kait dengan pedagogi pembelajaran bermakna baru yang menggunakan pendekatan berbeza untuk mengajar, belajar dan mentafsir secara menyeluruh dan holistik untuk menghasilkan perkara yang relevan dengan dunia sebenar. Untuk menentusahkan masalah pembelajaran pelajar, kumpulan PLC kami telah melaksanakan soal selidik tinjauan. Sesi perkongsian guru ini bertujuan untuk pertama, mengintegrasikan live worksheet dalam PDPC pembezaan dan pembuli ubah rawak. Yang kedua, meningkatkan kemahiran penyelesaian soalan matematik dan seterusnya meningkatkan prestasi pelajar. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang pensyarah matematik Kolej Matrikulasi. Projek PLC kami dilaksanakan dengan berpandukan kitaran PDCA seperti dalam rajah berikut. Kami telah membangunkan live worksheet dan memberikan nama alat bantu berdigital ini sebagai e-match. Live worksheet ini mengandungi 8 soalan untuk pembezaan dan live worksheet pembuli ubah rawak mengandungi 36 item untuk diisi oleh pelajar. Pensyarah akan menghantar pautan e-match dalam Telegram untuk memberi ruang kepada pelajar menjawab pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pelajar hanya perlu drag and drop puzzle untuk match dengan soalan yang diberikan. Setelah selesai mengisi ruangan yang diberikan, pelajar perlu tekan butang submit untuk menghantar kepada pensyarah masing-masing. Projek PLC ini bermula pada 22 Mac 2022 dengan pencambahan fikiran bersama-sama ahli kumpulan mengenai senario pembelajaran terkini pelajar dan juga masalah yang ketara dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran matematik. Mr. Chow telah berkongsi teknik yang diguna pakai oleh beliau selama 30 tahun mengajar di Kolej Matrikulasi. Beliau menunjukkan jadual yang dibina oleh beliau dan meminta pelajar mengisi ruang-ruang kosong untuk formula-formula yang diajar. Ketua kumpulan mencadangkan idea Mr. Chow boleh diintegrasikan dalam live worksheet dan dikongsikan pautan untuk memudahkan pembelajaran pelajar terutamanya dalam era pembelajaran berdigital ini. Oleh itu, kumpulan kami telah berkolaborasi untuk mewujudkan e-match yang mengandungi live worksheet pembezaan dan live worksheet pembuli ubah rawak. Bagi sesi penilaian ataupun check, pelajar boleh meneroka sendiri e-match dengan pautan yang diberikan oleh pensyarah.
Setelah pelajar menjawab live worksheet, pelajar boleh mendapat markah dengan segera daripada imej tersebut. Oleh itu, pelajar boleh menyemak sendiri pencapaian mereka dalam subtopik yang diuji. Hasil analisis menunjukkan keberkesanan imej dalam meningkatkan prestasi pelajar. Kumpulan PLC kami telah berbuat perkongsian dengan pensyarah matematik daripada Kolej Metropolitan Johor. Selain itu, kami juga berkongsi pautan imej dalam Google Site PLC kami supaya lebih ramai pelajar dapat menikmati pembelajaran yang interaktif dan bermakna ini. Soal selidik diberikan kepada pelajar selepas pembelajaran dengan menggunakan imej untuk menentukan keberkesanan imej dalam pembelajaran. Data dikumpulkan dengan menggunakan Google Form dan dianalisiskan dengan menggunakan perhitungan secara berterusan. Ini memberikan interpretasi bahawa pembelajaran bermakna dalam kalangan pelajar telah pun tercapai. Untuk penambahbaikan bagi projek ini, kumpulan kami mencadangkan agar pensyarah dapat mengaplikasikan imej dalam setiap topik matematik untuk manfaat pelajar. Selain itu, pensyarah juga boleh menggunakan imej sebagai ujian formatif dalam pengajaran dan pembelajaran. Imej telah disebarluaskan kepada pensyarah daripada kolej metropolitan yang lain melalui perkongsian dengan pensyarah. Selain itu, imej ini juga telah disebar luas dalam kalangan pelajar di channel Telegram pelajar matrikulasi dengan perkongsian link yang diberikan oleh pensyarah. Secara kesimpulannya, projek PLC ini yang menggunakan pendekatan digital dalam pengajaran dan pembelajaran matematik telah mengaplikasikan konsep pedagogi pembelajaran bermakna. Kumpulan kami berharap inisiatif pembangunan imej ini dapat menjadi pemakin kepada pensyarah lain untuk mewujudkan lebih banyak alat bantu mengajar berdigital supaya dapat mencapai hasrat negara untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kompetensi dalam alam pekerjaan yang penuh cabaran. Sekian, terima kasih.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga. Ketuanya iaitu Dr. Malisa anak perempuan Charles Benedict dari Kolej Matrikulasi Kedah akan membentangkan tajuk Vlog, a tool to improve students' oral skills. Dipersilakan. Good day to all. I'm Anita Kanesan and I'll be sharing our group's PLC project on Vlog, a tool to improve students' oral skills. We used Teacher Sharing Session, TSS, as our collaborative tool. Our PLC group, also known as Quintet, was formed in January 2022. There are 5 of us from the English unit, and each of us has teaching experience of more than 10 years. This group was led by Dr. Melissa Charles Benedict. To decide on the focus of this TSS, we used a pillow talk strategy. Many issues were raised by our group members in the first meeting regarding teaching speaking skills, particularly when students present their product promotion for their speaking assessment. The most common issues expressed by students in the first semester were the inability to deliver confidently, a lack of creativity and ideas, and incorrect word use. Following the discussion, each of us offered some solutions to these problems, and we unanimously concluded that vlogging would be an excellent strategy for improving students' oral communication skills since it is a tool that is close and familiar to Generation Z. The objectives of vlogging activities are enable students to use Students Vlog Progress Checklist and Self-Reflection Checklist to plan what and how to say and deliver by choosing one of the suggested themes. Second, to outline a minimum of 3 main ideas and supporting details using at least 2 references. Third, to rehearse at least once. Fourth, to record their vlog. And finally, to do self reflection in terms of content, organization, and language use. The themes, guidelines, and students' checklists for the vlog activity were decided in the second meeting. The team also determined that all of the group members would participate in the vlog activity and relay the outcome of the activity in terms of the strengths and weaknesses to the group after completing the task. The PDCA strategy was adopted involving 4 main stages, namely plan, do, check, and act. One of the group members' students was selected as a sample for this project report with a total of 15 students. The planning and do stages took about 3 weeks each to complete, while the check and act stages took us around 1 week. The whole process took approximately 7 weeks from 16th January to 20th March 2022. The following are the activities conducted throughout our PLC project using TSS. These are the discussion sessions carried out during ID sessions in the unit. As we can see, these are the students' sample videos in which they completed within 3 weeks. They displayed their creativity in creating the vlogs. Both students and lecturers gave positive feedback on the use of vlog in their respective classes.
Holistically, the implementation of vlog improved the majority of the students' scores, as 87% of the students achieved the targeted band of Band 4 and Band 5 in their product promotion speaking task. However, only 13% of the students achieved only Band 3. This could be due to more time needed for this group of students to improve in their speaking. Most importantly, this vlogging activity has helped students learn something useful, even though they had to deal with challenges during the pandemic. After the vlog activity has been conducted, a few strengths and weaknesses were identified. To further improve on the implementation of the vlogging activity, a few recommendations were given by the group members, knowledgeable others, and students. One of it is a checklist tool for peer reflection, which assesses students' speaking in terms of content, organization, and language use. This peer checklist tool could be used for students in assessing their peer vlog. Also, a scoring tool for lecturers could be provided to evaluate the vlogs of their students. All in all, it is our belief that the vlog activity can be implemented by other lecturers to inculcate meaningful learning among students. It is indeed essential in encouraging, motivating, and improving students' oral skills, which in turn will help them in their oral presentation utilizing digital tools. Finally, the teacher sharing session has helped the lecturers to work collaboratively and uplift their teaching profession by solving pedagogical issues that were a main concern among the members of the unit. With that, we hope that this sharing would benefit everyone.
Majlis kita diteruskan lagi dengan pembentangan keempat. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Encik Carol Jeffrey Benjamin dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk Level Up Online Camp Quiz membantu meningkatkan pencapaian dan pengekalan pembelajaran secara atas talian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan Infinite Intelligence akan membentangkan PLC kumpulan kami yang bertajuk Level Up Online Camp Quiz membantu meningkatkan pencapaian dan pengekalan pembelajaran secara atas talian. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Encik Carol Jeffrey Benjamin sebagai ketua kumpulan, saya Puan Nur Syatilah Heriani binti Abdul Ghani, Puan Iliana binti Muhammad Kamil, Puan Zakiah binti Abu Bakar, Puan Siti Zahirah binti Nordin dan Encik Ahad Muhammad Haziq bin Muhammad Rizwan. Alat kolaboratif yang kami pilih adalah Teacher Sharing Session ataupun TSS. Pandemik COVID-19 telah merubah sistem pendidikan di seluruh dunia. Malaysia tidak terkecuali untuk membuat arahan penutupan sekolah, universiti serta kolej. Pemilihan pembelajaran atas talian adalah sebagai alternatif kepada pembelajaran bersemuka. Bahagian matrikulasi tidak terkecuali memberi arahan pembelajaran secara atas talian. Pembelajaran atas talian sepenuhnya telah dijalankan kepada pelajar sistem 4 semester sesi 2021-2022 selama 2 semester. Disebabkan jangka masa pembelajaran secara atas talian yang terlalu lama, maka kami telah menjalankan pembelajaran secara gamifikasi yang dinamakan sebagai Level Up Online Camp Quiz. Fokus. Isu atau masalah yang dihadapi oleh kami ialah dari segi masalah kehadiran dan penglibatan. Berdasarkan pengalaman kami, penglibatan pelajar dari segi kehadiran Google Meet dan penghantaran tugasan adalah sangat mengecewakan. Kehadiran Google Meet hanya untuk kehadiran. Penglibatan pelajar adalah tidak secara aktif. Berdasarkan jadual, 3 topik awal menunjukkan purata penglibatan pelajar adalah sebanyak 47.84% sahaja. Ini menunjukkan pelajar tidak serius untuk melibatkan diri di dalam pembelajaran secara atas talian. Isu ataupun masalah PDP yang kedua adalah dari segi pencapaian kuis 1. Pencapaian kuis 1 pelajar adalah sangat tidak memuaskan. Sebanyak 79.0% pelajar mendapat grade B- ke bawah dan sebanyak 35.5% pelajar gagal walaupun soalan yang dibina berada pada aras rendah di dalam taksonomi Bloom. Pelajar menyatakan mereka kurang motivasi dan tiada dorongan untuk belajar secara atas talian di rumah. Penetapan objektif. Generasi Z adalah generasi yang suka mencuba sesuatu yang baharu, suka belajar secara kreatif, interaktif dan menyeronokkan. Kami telah menjalankan pencamahan minda ataupun brainstorming sesama ahli di dalam kumpulan PLC kami. Antara senarai masalah yang dinyatakan oleh ahli kumpulan kami adalah yang pertama, dari segi kehadiran atas talian pelajar yang rendah. Yang kedua, pelajar tidak membuat penghantaran tugasan. Yang ketiga, markah kuis pelajar yang rendah. Yang keempat, penglibatan pelajar yang tidak konsisten dan berterusan. Yang kelima adalah pelajar kurang aktif di dalam kelas. Dan yang keenam adalah kekurangan pengetahuan bicara mengenai pengajaran secara atas talian yang berkesan. Dan berikut merupakan cadangan-cadangan penyelesaian kepada masalah-masalah yang telah disebutkan. Berdasarkan masalah-masalah yang telah disebutkan, kami telah menjalankan kaedah pembelajaran secara gamifikasi bagi menjadikan PDP secara atas talian menarik dan dapat meningkatkan pencapaian dan pengekalan pembelajaran.
Berikut merupakan objektif PLC kumpulan kami. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam mempelajari subjek kimia secara atas talian menerusi gamifikasi level up online camp quiz. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pengekalan pelajar dalam mempelajari subjek kimia secara atas talian menerusi gamifikasi level up online camp quiz. Yang ketiga, untuk berkongsi pengalaman serta amalan terbaik mengintegrasikan gamifikasi dalam pembelajaran secara atas talian. Dan yang keempat, bagi membantu pensyarah menguruskan bahan PDP dalam persekitaran atas talian agar lebih efektif dan dinamik. Jadual berikut menunjukkan perancangan PLC yang kami jalankan, bermula dengan pembentukan kumpulan sehingga menyiapkan laporan akhir. Alat kolaboratif yang dipilih bagi PLC ini adalah Teacher Sharing Session ataupun TSS. TSS bertujuan bagi berkongsi cara penyampaian PDP secara atas talian yang berkesan dan menarik minat pelajar. Perkongsian dilakukan semasa sesi ID di Unit Kimia KMK, di Institut Perguruan Darul Aman dan Universiti Utara Malaysia. Berikut merupakan kitaran satu PLC yang dijalankan, bermula dengan fasa merancang. Semasa fasa merancang, sesi pencabahan minda, masalah-masalah pembelajaran atas talian diadakan dalam kumpulan PLC. Analisis kuis 1 dijalankan dan penyediaan soal selidik dan borang maklum balas. Pada fasa implementasi, setelah kuis 1 dijalankan, perlu ada penambahbaikan PDP atas talian dan pelaksanaan kuis 2. Dalam fasa memeriksa, analisis markah kuis 2 dijalankan, melaksanakan level up online camp quiz dan paparan markah secara merankingkan pelajar. Pada fasa tindakan, berdasarkan kehadiran dan pencapaian pelajar, penambahbaikan dilakukan dengan memasukkan elemen gamifikasi dalam level up online camp quiz. Pada kitaran 2, fasa merancang dimulakan dengan pelajar menggunakan level up online camp quiz dengan elemen gamifikasi seperti leaderboards, level, points, badge dalam pembelajaran. Seterusnya, dalam fasa implementasi, kuis 3 dan UPS 1 dan UPS 2 dilaksanakan. Pelajar isi borang soal selidik dan borang maklum balas. Seterusnya, dalam fasa memeriksa, skor kuis 3 UPS 1 dan UPS 2 meningkat dengan drastik berbanding kuis 1 dan kuis 2. Dalam fasa tindakan, penyebarluasan telah dilakukan bagi penggunaan pensyarah-pensyarah lain serta institusi luar. Alat inovasi yang digunakan di dalam PLC ini dinamakan sebagai Level Up Online Camp Quiz. Kami membina Level Up Online Camp Quiz melalui pembinaan aplikasi penilaian dalam talian seperti Google Forms, Quizzes, Worksheet dan Kahoot dengan sistem pemarkahan Google Sheets. Ia adalah sebuah leaderboards yang diintegrasikan dengan elemen-elemen gamifikasi seperti leaderboards, level, points dan badge. Komponen-komponen Level Up Online Camp Quiz. Ia dilengkapi dengan pelbagai jenis kuis online yang dijadikan challenge seperti Quizzes Challenge, Google Form Challenge, Word Wall Challenge, Tutorial Challenge dan Pre-UPS Challenge. Komponen yang seterusnya adalah Points, Level dan Title. Points adalah markah terkumpul pelajar dari segi penglibatan dan challenge. Level pula dari segi aras pencapaian. Semakin tinggi point, semakin tinggi level. Dan title adalah tahap pencapaian pelajar. Jika kita lihat jadual di sini, menunjukkan jika pelajar itu mendapat poin sebanyak 1 hingga 5, jadi pelajar itu berada di level 1 dan gelarannya adalah newbie. Begitulah seterusnya. Jika pelajar itu mendapat poin 1560, pelajar itu berada di level 22 dan title pelajar itu adalah advanced. Komponen yang seterusnya adalah leaderboards. Leaderboards menunjukkan carta kedudukan pencapaian pelajar. Pelajar diranking dari prestasi terbaik ke prestasi yang paling lemah. Komponen yang keempat adalah badge dan mata ganjaran. Untuk setiap pencapaian, pelajar yang terbaik akan mendapat pingat pencapaian.
terdapat berbagai pingat pencapaian di dalam Level Up Online Camp Quiz seperti pingat Early Submit, High Score, Complete Round, Excellent, Excellent Performance dan lain-lain lagi. Paparan menunjukkan jadual pungutan pingat pelajar. Komponen yang terakhir adalah hadiah dan penghargaan. Setiap kali pusingan ataupun battle, pelajar-pelajar yang terbaik akan menerima hadiah serta penghargaan. Hadiah-hadiah ini dipus ke rumah mereka serta poster pencapaian mereka dipaparkan kepada umum di media sosial. Konsep penambahbaikan improve. Garis masa pelaksanaan teacher sharing session. Yang pertama adalah pembentukan kumpulan dan pemilihan topik. Yang kedua, perancangan pembinaan Level Up Online Camp Quiz. Yang ketiga, pembelajaran atas talian. Yang keempat, memasukkan elemen gamifikasi di dalam Level Up Online Camp Quiz. Yang kelima adalah pemberian ganjaran kepada pelajar yang berpencapaian terbaik. Yang keenam adalah TSS. Ketujuh, sesi refleksi TSS. Dan akhir sekali adalah mengumpul dan menganalisis borang refleksi TSS. Terdapat dua jenis instrumen yang digunakan di dalam PLC ini. Yang pertama adalah set soal selidik dan yang kedua adalah set soalan kuis serta UPS. Set kuis 1, kuis 2, kuis 3, UPS 1 dan set UPS 2 bertujuan untuk mendapatkan pencapaian kimia pelajar. Soal selidik penglibatan pelajar digunakan untuk mengumpul data penglibatan pelajar dalam kelas kimia. Borang refleksi pelajar adalah untuk mendapatkan maklum balas setelah menjalani pembelajaran kimia. Dan borang refleksi pensyarah adalah bagi mendapatkan maklum balas inovasi yang telah dijalankan. Analisis kehadiran pelajar secara atas talian. Semasa kuis 1, hanya 64.51% pelajar terlibat dalam menyelesaikan kuis yang diberikan. Peratus penglibatan pelajar semakin meningkat bagi kuis 2 dan kuis 3 dan seramai 100% pelajar terlibat dalam menyelesaikan UPS 1 serta UPS 2. Analisis kuis 1, kuis 2, kuis 3, UPS 1 dan UPS 2. Bagi kuis 1, peratusan A dan A- adalah sebanyak 7% dan terdapat 35.5% pelajar gagal. Bagi kuis 2, peratusan A dan A- meningkat sebanyak 22.6% dan tiada langsung pelajar gagal. Manakala bagi kuis 3, peratusan A dan A- meningkat secara drastik iaitu sebanyak 61.3% dan grade terendah adalah C+, iaitu sebanyak 1.6%. Manakala UPS 1, peratusan A dan A- meningkat 83.9% dan grade B adalah sebagai grade terendah iaitu sebanyak 1.6%. Bagi UPS 2, peratusan A dan A- semakin meningkat iaitu 87.1% dan grade terendah adalah grade B+, iaitu sebanyak 12.9%. Ini menunjukkan pencapaian pelajar semakin meningkat. Analisis soal selidik penglibatan pelajar. Setelah pengiraan min dan sisihan piawai dilakukan, kami mendapati tahap penglibatan pelajar dalam pembelajaran kimia adalah tinggi dan sederhana. Refleksi keberkesanan Level Up Online Camp Quiz. Melalui borang maklum balas yang diperolehi, mendapati pelajar lebih bermotivasi untuk belajar kimia secara atas talian dan mereka lebih faham mengenai sesuatu topik. Pelajar tidak berasa keseorangan untuk belajar secara online secara atas talian dalam jangka waktu yang lama. Mereka juga belajar secara santai dan teruja setiap kali keputusan leaderboard dikemaskini oleh pensyarah. Refleksi TSS pensyarah menggunakan Level Up Online Camp Quiz. Kebanyakan pensyarah berminat dan bersetuju bahawa Level Up Online Camp Quiz merupakan satu platform yang sesuai bagi pembelajaran atas talian. Level Up Online Camp Quiz merupakan satu idea untuk mempelbagaikan bahan bantu mengajar yang sedia ada. Level Up Online Camp Quiz merupakan satu bahan bantu mengajar yang menarik dan mudah kerana ia melibatkan kos yang murah.
Ia juga menggalakkan penglibatan dan pencapaian pelajar serta pengekalan pembelajaran. Secara keseluruhannya didapati semua maklum balas adalah positif. Perkongsian dapatan. Bagi kitaran 1 PDP, terdapat masalah kehadiran pelajar. Tidak semua pelajar menjawab kuis 1. Seterusnya, berlaku peningkatan pelajar menjawab kuis 2. Namun, apabila analisis dilakukan, sebilangan besar pelajar tidak menguasai soalan-soalan pada kuis 2. Ini menunjukkan mereka tidak memandang serius kepada penglibatan dan perbincangan kimia. Justru itu, perkongsian dapatan bagi kitaran 2 PDP. Penambahbaikan dilakukan dengan menambahkan elemen gamifikasi melalui sistem pemberian mata ganjaran. Bagi kuis 3, pencapaian pelajar meningkat dengan mendadak. Bagi memastikan berlakunya pengekalan pembelajaran bermakna, pemerhatian diteruskan dengan UPS 1 dan UPS 2. Maka 100% pelajar telah menduduki ujian-ujian ini dan mendapat keputusan yang cemerlang. Kesimpulannya, ini membuktikan penglibatan mereka dalam pembelajaran atas talian sekaligus memelakunya pengekalan pada pembelajaran. Konsep perkongsian. Perkongsian TSS bersama unit kimia dan agensi luar. Perkongsian dilakukan di unit kimia pada 18 Oktober 2021. Perkongsian dilakukan semasa sesi ID dan dilakukan secara atas talian. Perkongsian yang kedua dijalankan di Institut Perguruan Darul Aman, IPDA, pada 24 Oktober 2021 di Jabatan Ilmu Pendidikan. Dan perkongsian dilakukan di Universiti Utara Malaysia pada 25 Oktober 2021 di Fakulti Perkomputeran. Maklum balas yang diterima daripada perkongsian-perkongsian ini adalah positif dan jabatan-jabatan ini mengguna pakai untuk kesesuaian jabatan-jabatan mereka. Cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut. Yang pertama, Level Up Online Camp Quiz diperluaskan penggunaannya untuk semua topik dalam subjek DK014 dan DK024. Yang kedua adalah dengan memperbanyakkan elemen gamifikasi dalam Level Up Online Camp Quiz seperti mengadakan pertandingan bulanan. Dan akhir sekali, menjadikan Level Up Online Camp Quiz sebagai salah satu kaedah yang diguna pakai dalam program kecemerlangan pelajar. Secara keseluruhannya, penggunaan Level Up Online Camp Quiz berjaya meningkatkan pencapaian dan pengekalan pembelajaran secara atas talian. Ini dibuktikan melalui analisis keputusan PSPM dengan min keseluruhan sebanyak 3.92 dan mendapat lonjakan cemerlang.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Encik Muhammad Fadli bin Abdul Latif dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor dengan tajuk Aplikasi Pendekatan Pengajaran Terbaik bagi subtopik Code of Professional Conduct. Dipersilakan. Kami adalah kumpulan PLC Gabungan Kejut daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor. Kami menggunakan instrumen kolaboratif PLC Teacher Sharing Session TSS bertujuan untuk mengenal pasti kaedah pengajaran terbaik bagi subtopik Code of Professional Conduct COPC bagi subjek kejuruteraan. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang pensyarah kejuruteraan, dimulai dari sebelah kiri Encik Ahmad Hamidi, Encik Muhammad Fadli, Encik Mat Nazri, Encik Ahmad Aznam dan juga Encik Abdul Manaf. Nama kumpulan kami diambil kerana ahli kumpulan kami terdiri daripada bidang-bidang kejuruteraan yang berbeza. Melalui perbincangan yang telah dilakukan, kami mendapati dalam topik COPC, pelajar mengalami kesukaran memahami fakta-fakta yang menggunakan terma-terma yang bukan kebiasaan bagi pelajar. Kami juga mendapati fakta-fakta yang agak banyak untuk difahami dan dihafal oleh pelajar dalam topik COPC. Dan seterusnya, pelajar juga tidak tahu apa strategi yang berkesan untuk memahami fakta-fakta berkaitan COPC. Objektif kumpulan kami adalah yang pertama untuk mengesahkan tahap kefahaman sebenar pelajar-pelajar bagi subtopik COPC. Yang kedua, untuk mengenal pasti pendekatan pengajaran yang terbaik bagi subtopik COPC bagi meningkatkan tahap kefahaman pelajar. Kumpulan kami telah memilih TSS sebagai alat kooperatif PLC kumpulan kami. TSS digunakan untuk memastikan majoriti pelajar memahami subtopik COPC. Seterusnya, melalui TSS juga kami mengharapkan untuk menonjakkan bilangan pelajar yang mendapat markah tinggi bagi subjek EB015. Kami juga ingin memperbaiki pendekatan pengajaran yang lebih berkesan serta mengelakkan pengekalan bentuk pengajaran yang membosankan pelajar. Kumpulan sasaran kami adalah pelajar-pelajar jurusan kejuruteraan daripada Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor. Berikut adalah pendekatan pengajaran yang telah digunakan oleh ahli kumpulan kami. Kaedah mind map digunakan oleh Encik Fadli. Kaedah gallery work telah dijalankan di dalam kelas Encik Ahmad Hamidi. Kaedah view role pula dilaksanakan oleh Encik Nazri. Kaedah teknik menjawab soalan-soalan tahun lepas dilaksanakan oleh Encik Ahmad Aznam, dan manakala kaedah menggunakan aplikasi Quizizz telah dijalankan oleh Encik Manaf. Berikut adalah contoh-contoh mind map yang dihasilkan oleh pelajar kelas Encik Fadli. Yang berikutnya pula adalah contoh poster yang dihasilkan oleh pelajar dan juga aktiviti gallery walk yang telah dijalankan. Ini adalah contoh video roll yang telah dihasilkan oleh pelajar Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor di dalam kelas Encik Ahmad Nazri. So first of all, tenet is the belief, principle and doctrine generally held to be true, especially combined by the members of an organization, movement. Dan berikut adalah contoh soalan-soalan lepas yang telah dibincangkan di dalam kelas Encik Ahmad Aznam. Dan ini pula adalah contoh paparan aktiviti Quizizz yang dilaksanakan di dalam kelas Encik Abdul Manaf. Kumpulan kami membuat pengumpulan data dan analisis melalui dua cara. Untuk tinjauan masalah, kami telah membuat satu perbincangan terperinci dan persetujuan sesama pensyarah kejuruteraan untuk memilih subtopik COPC yang agak kritikal. Kami juga telah melaksanakan ujian pra-pengajaran, sesi pengajaran
dan ujian pasca pengajaran untuk menilai tahap awal kefahaman pelajar tentang subtopik COPC serta menilai keberkesanan pengajaran yang telah dijalankan. Berikut adalah aktiviti PSS yang pertama, iaitu perbincangan tinjauan masalah. Ini adalah soalan ujian pra dan pasca yang kami gunakan menggunakan Google Form. Untuk pelaksanaan PLC kumpulan kami telah mengenal pasti serta memilih subtopik yang kritikal. Seterusnya, kami melaksanakan ujian pra dan pasca. Seterusnya, setiap pencara akan membentangkan kaedah pengajaran yang telah digunakan. Dan akhir sekali, kami menentukan pendekatan pengajaran yang terbaik melalui data dan analisis daripada ujian pra dan pasca. Seterusnya, kami ulang semula untuk mendapat keputusan yang lebih baik. Ini adalah hasil dapatan ujian pra dan pasca. Kami telah membahagikan kepada 3 kategori markah. Dalam hasil ujian pra dan pasca, kita mendapati ujian pasca untuk kuisis melebihi 80%. Berikut adalah turutan kaedah yang berkesan hasil daripada ujian pra dan pasca. Yang pertama adalah kuisis dengan 76% perbezaan. Seterusnya, video roll dengan 68% perbezaan. Gallery work dan past year question, soalan-soalan tahun lepas, mempunyai peratusan perbezaan yang sama, iaitu 53%. Dan mind map mempunyai 49% perbezaan. Refleksi. Melalui sesi-sesi teacher sharing session, semua pensyarah boleh berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas mereka sebagai pendidik. Kaedah pengajaran menggunakan aplikasi Quizizz adalah yang terbaik untuk mengajar subtopik COPC, walaupun kaedah-kaedah pengajaran lain masih relevan untuk digunakan. Setiap kaedah pengajaran yang dijalankan oleh setiap pensyarah ada kebaikan dan kelemahannya yang tersendiri.
Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan ke-6. Kumpulan ini diketuai oleh Puan Syazrina binti Ngatamin dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor dengan tajuk Motivasi dalam Set Induksi Jelajah Pembelajaran Aura Misi. Dipersilakan. Motivasi merupakan kecenderungan daripada diri seseorang yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Peranan pensyarah bukan hanya bertumpu kepada peningkatan akademik pelajar, tetapi juga menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar dalam aspek emosi dan sosial, serta memupuk gaya hidup pelajar yang sihat, selamat dan sejahtera. Daripada tinjauan masalah dalam PDP, didapati jadual kelas matrikulasi yang padat menyebabkan pelajar kurang bersedia secara emosi untuk belajar di kelas berikutnya. Pelajar cepat hilang fokus belajar dan tidak bersemangat mengikuti aktiviti PDP di dalam kelas. Objektif jelajah pembelajaran ini adalah bagi memerhati komponen set induksi, khususnya komponen motivasi dalam amalan set induksi yang menjadi amalan pensyarah semasa sesi PDP. Kumpulan aura terdiri daripada gabungan antara 3 pensyarah akademik yang berlainan latar belakang pendidikan serta pegawai HEP dan kaunselor yang banyak berurusan dengan pelajar. Kami telah merancang dan melaksanakan jelajah pembelajaran dalam tempoh 3 bulan. Dalam kitaran 1, 3 orang pensyarah learning worker iaitu pensyarah A, pensyarah B dan pensyarah C telah diperhatikan kelas mereka pada 24, 26 dan 28 April 2022. Seterusnya, kitaran 2 melibatkan pensyarah D, pensyarah E dan pensyarah F yang telah dilaksanakan pada 31 Julai 2022. Terdapat 3 protokol yang perlu dipatuhi semasa jelajah pembelajaran. Pertama, pensyarah tidak dimaklumkan aspek pemerhatian. Kedua, ahli tidak mengganggu proses PDP. Dan ketiga, pemerhatian hanya ditetapkan pada 5 minit pertama PDP semasa sesi induksi. Kami merekod data menggunakan 4 orang berbeza. Pertama, BSI 1 untuk penetapan fokus. Kedua, BSI 2 untuk pemerhatian jelajah pembelajaran. Ketiga, BSI 3 untuk dapatan keseluruhan pemerhatian. Dan terakhir, BSI P untuk maklum balas pelajar. Satu inovasi baharu telah diwujudkan oleh kumpulan kami yang dinamakan MISI. MISI adalah singkatan daripada model inklusif set induksi. MISI diadaptasi dari terbitan Sofiah Mohammed pada tahun 2021. Dengan MISI, ia membantu dalam aspek pemerhatian semasa jelajah pembelajaran. Kami lebih jelas untuk mengenal pasti komponen amalan induksi yang berlaku dalam kelas pensyarah yang diperhatikan. Daripada dapatan kitaran 1, didapati terdapat pewujudan komponen motivasi yang jelas dalam kelas pensyarah A iaitu sebanyak 91.7%. Sesi induksi pensyarah A banyak menerapkan keseronokan belajar. Buktinya adalah melalui dialog sebenar pensyarah A yang direkodkan semasa pemerhatian iaitu Open your mind, learning is fun. Kelas pensyarah B juga mempunyai kewujudan motivasi yang tinggi semasa sesi induksi iaitu 91.7%. Beliau berkongsi petua belajar dan menggalakkan pelajar untuk merancang masa ulang kaji sebelum peperiksaan. Pelajar didapati aktif bertanya tips belajar kepada pensyarah dan kelihatan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Perwujudan motivasi dalam kelas pensyarah C juga tinggi iaitu sebanyak 83.3%. Dalam sesi induksi, beliau bertanyakan jawapan tutorial topik Amins. Kebanyakan pelajar dapat menjawab satu soalan daripada 3 soalan yang diberi kerana soalan sintesis tersebut sukar. Beliau memberi motivasi kepada pelajar untuk cuba menjawab dan belajar daripada kesilapan. Dapatan pemerhatian learning worker disokong dengan dapatan pemerhatian pelajar. Didapati, pelajar-pelajar rasa bersemangat dan ingin mengambil tahu pelajaran serta merasai emosi yang positif dalam kelas pensyarah A, B dan C. Masing-masing sebanyak 95%, 100% dan 90%. Peratusan tertinggi iaitu komponen motivasi sebanyak 83.3% didapati dalam kelas pensyarah D. Dalam sesi induksi, beliau mewujudkan aura yang positif di kalangan pelajar dan menggunakan teknik bercerita semasa penyampaian. Manakala, pensyarah E dan F masih mewujudkan elemen motivasi walaupun secara tak langsung dalam penyampaian sesi induksi mereka.
Dapatan dalam pemerhatian pelajar menunjukkan peratusan tertinggi dalam komponen motivasi sebanyak 97% dalam kelas pensyarah D, manakala komponen perkaitan dan penstrukturan lebih tinggi dalam kelas pensyarah E dan F, iaitu 94% dan 90%. Berdasarkan refleksi, model misi kami telah ditambah baik. Kedua-dua subkomponen nada suara menarik dan mengaitkan dengan pengalaman murid juga dimasukkan dalam komponen motivasi. Dengan penambahbaikan tersebut, model misi ini akan diguna pakai dalam pemerhatian jelajah pembelajaran untuk kitaran yang seterusnya. Menurut Kamus Dewan 2010, motivasi dalam sesi induksi berperanan penting untuk mendorong semangat pelajar berusaha bagi mencapai kejayaan. Komponen motivasi juga adalah penting dalam melestarikan konsep sekolahku sejahtera. Contohnya, dengan penerapan motivasi semasa induksi, pelajar akan berasa seronok untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran seterusnya. Mesyuarat Perbentangan PLC bersama Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Unit KMKJ telah dilaksanakan pada 2 Ogos 2022. Melalui perkongsian tersebut, penegasan terhadap mewujudkan motivasi pada setiap kali sesi PDP harus dibudayakan dalam amalan set induksi pensyarah KMKJ. Sebagai rumusan, misi jelajah pembelajaran yang dijalankan selama 3 bulan telah menunjukkan objektif jelajah pembelajaran ini tercapai. Set induksi telah menjadi amalan pensyarah KMKJ semasa sesi PDP dengan menunjukkan pemupukan komponen motivasi sebagai komponen dalam set induksi. Sejajar dengan konsep sekolahku sejahtera, amalan ini adalah faktor untuk melahirkan generasi pewaris negara yang hebat.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan ketujuh yang diketuai oleh Puan Siti Nur binti Mat Sa'ad dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dengan tajuk Pembelajaran Teradun bagi Subtopik 1.1 Kemahiran Temuduga. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Unit Pengajian Matrikulasi Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Perkongsian kami ialah tentang pembelajaran teradun bagi subtopik 1.1 Kemahiran Temuduga, dan tools yang kami gunakan ialah lesson study bagi perkongsian PLC kumpulan kami. Okey, sedikit pengenalan mengenai komuniti pembelajaran guru atau lebih dikenali sebagai PLC. PLC adalah sekumpulan guru yang komited dan berkolaborasi secara berterusan untuk meningkatkan kualiti guru dalam merealisasikan kejadian belajar dalam konteks kolej matrikulasi. Okey, idea utama dalam pelaksanaan PLC ialah memastikan pembelajaran murid, kemudian berlakunya aktiviti kolaboratif antara sekumpulan guru yang berkongsi amalan profesional untuk meningkatkan kualiti PDPC mereka dan fokus pencapaian kepada kemanjadian belajar. Kenapa kami memilih lesson study? Okey, melalui lesson study, kami dapat memastikan pembelajaran pelajar berlaku melalui perancangan aktiviti langkah demi langkah dalam rancangan instruksional harian. Seterusnya, proses kolaboratif berlaku bila semua ahli unit duduk dan berbincang bersama-sama untuk menghasilkan modul RIH, iaitu rancangan instruksional harian. Dan fokus kepada pencapaian iaitu aktiviti PDPC yang dirancang dalam rancangan instruksional harian menjurus kepada course learning outcome khusus yang akan dicapai. Baik, aktiviti lesson study ini dia lebih menjurus kepada bagaimana kita menggunakan rancangan instruksional harian di dalam bilik tutoran. Jadi kita kena tahu apa kepentingan rancangan instruksional harian ni. Okay, jadi kami ni nak membina satu rancangan instruksional harian yang berkonsepkan pembelajaran digital. Di perancangan RIH yang baik akan membantu pensyarah melaksanakan proses PDPC dengan amat baik. Kemudian daripada RIH yang kita rancang itu dapat memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai, dan seterusnya dapat meningkatkan keyakinan pensyarah untuk masuk ke kelas sebab pensyarah telah bersedia. Jadi RIH juga dapat mengelakkan penyelewengan apa yang bakal diajar. Kadang-kadang kita terbabas. Kemudian isi kandungan PMP cukup mengikut masa yang kita telah rancang. Jadi kita dapat hormat masa instruksional pelajar. Kemudian pensyarah dapat ingat bahan dan pendekatan pengajaran step by step. Pembinaan RIH ini kami buat supaya kami modulkan dia berdasarkan kepada isu dan masalah yang kami kesan daripada postmortem laporan kerja kursus calon, iaitu pelajar kurang menunjukkan minat dalam kursus WP 001, iaitu pengajian matrikulasi, sebab kursus wajib ni markah tidak dikira dalam CGPA. Kemudian pelajar ni menganggap belajar, sebab dalam kursus pengajian am ni kita ada topik 2 dengan topik 3 tu dia berkaitan dengan sejarah. Jadi pelajar ni dia menganggap belajar sejarah tidak memberikan nilai komersial dalam kehidupan dan masa hadapan. Jadi inilah fokus yang isu masalah yang ada. Kemudian, jadi daripada masalah ni terbitlah objektif kami untuk menjalankan lesson study. Okay, pembentukan kumpulan kolaboratif menggunakan alat kolaboratif lesson study ini dibentuk berdasarkan beberapa objektif, iaitu yang pertamanya kami nak memastikan RIH yang dirancang dapat merangsang pelajar di dalam kelas tutoran untuk terlibat aktif dalam sesi PDPC. Kemudian, rancangan instruksional harian yang dirancang
ke arah pendidikan pengajaran, kemudian melahirkan pensyarah yang berfikiran kreatif dan inovatif. Kami telah membentuk kumpulan lesson study yang terdiri daripada saya, Siti Nur binti Mat Sa'ad sebagai ketua kumpulan, Encik Muhammad Nizam bin Muhammad Nazir merupakan ketua unit, Encik Azman bin Yaakob, pensyarah kanan di G54 dan semua ahli unit kami terlibat dan kami melantik Puan Rodiah Dali, SME Bahasa Inggeris sebagai pakar rujuk berdasarkan kepakaran beliau. Jadi fokus masalah yang hendak diselesaikan ialah kami merancang rancangan pengajaran yang menjurus kepada pendigitalan pengajaran, kemudian RIH yang mengajak pelajar untuk terlibat aktif dalam kelas dan tidak membosankan dan merangsang pelajar berfikir di luar kotak pemikiran melalui aktiviti yang dirancang. Selepas aktiviti yang kami lakukan dalam projek lesson study kami ini ialah selepas kami membina RIH, kami uji keberkesanan di dalam kelas melalui aktiviti lesson study iaitu kami buat 3 pusingan. Pusingan pertama kami mengajar di atas talian sebab kami nak uji kalau RIH tu bila digunakan di atas talian apa benda yang perlu ditambah baik. Kemudian kami juga menguji RIH yang kami hasilkan itu dengan mengajar di kelas tutoran biasa. Kemudian melalui 3 pusingan tu kami buat penambahbaikan dalam kitaran lesson study kami. Kemudian bila kami berpuas hati, kemudian bila kami dapati pelajar pun boleh faham, kami selesai, kami modulkan dia sebagai panduan. Jadi bahan tu ada pada QR code. Bahan yang telah kami hasilkan ini boleh dilihat di slide share dan juga di channel YouTube. Jadi semua pensyarah pengajian matrikulasi boleh meneliti hasil perkongsian kami. Sebagai rumusan, semoga dengan amalan memodulkan RIH ini melalui aktiviti lesson study unit kami, ia dapat memberi impak yang mendalam terhadap proses pengajaran dan pembelajaran berbantukan digital tools. Jadi harapan kami, amalan memodulkan RIH ini juga dapat meningkatkan profesionalisme pensyarah di samping meningkatkan kemenjadian pelajar sebagaimana dibuktikan oleh negara Jepun dan negara-negara maju yang lain. Amalan ini adalah berbentuk bottom up. Jadi pensyarah mempunyai autonomi untuk melaksanakannya tanpa penurunan kuasa daripada pentadbiran dan ia boleh dilaksanakan pada bila-bila masa. Jadi pendigitalan pengajaran yang dilaksanakan di dalam kelas tutoran boleh menarik minat pelajar, terutamanya khusus wajib yang tiada peperiksaan. Jadi pelajar akan enjoy berada di dalam kelas.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan ke-8. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Puan Rosmah Betty Yahya dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk My Heart ke arah pembelajaran bermakna. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke KON PPI 2 bagi kategori PLC tahun 2022. Tajuk kumpulan kami adalah PLC My Heart ke arah pembelajaran bermakna. Kami dianggotai oleh Puan Rosmah binti Yahya, Puan Azliawati binti Harun, Puan Nur Azilawani binti Jaafar, Cik Nur Mazura binti Harun dan saya Puan Nur Masnizam binti Muhammad Nur. Kami dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Bagi konsep pengenalan, terdapat 3 item yang perlu diberi perhatian iaitu pembelajaran murid, membina budaya kolaboratif guru dan pencapaian murid. Bagi pembelajaran murid, PLC ini menambah kefahaman dan menarik minat pelajar dalam subtopik Initiation of Heartbeat. Selain daripada itu, ia juga menerapkan elemen PAK 21 yang mana pembelajaran berpusatkan pelajar. Dalam membina budaya kolaboratif guru, PLC ini dapat menghasilkan pensyarah yang mahir dalam dan kreatif dalam mempelbagaikan bahan PDPC. Selain daripada itu, budaya perkongsian amalan terbaik PDPC di kalangan pensyarah dapat meningkatkan prestasi pelajar. Dalam mengukur pencapaian pelajar, respon pelajar melalui soal selidik dan ujian pengukuhan menunjukkan impak yang amat positif dari segi motivasi belajar dan kefahaman pelajar. BBM interaktif My Heart ini mengandungi nota flipbook, video interaktif yang menggunakan aplikasi augmented reality dan juga soalan quizzes. Okey, kat sini saya tunjukkan sedikitlah pasal BBM interaktif My Heart ni. Okey, kalau kita tengok dalam flipbook ni dia ada nota berkaitan dengan initiation of heartbeat. Okey, selepas daripada tu flipbook ini juga mengandungi video augmented reality. Di mana bila pelajar tengok video ni dia berlatar belakangkan suasana pembelajaran pelajar di mana pelajar tu berada sekarang. Contoh macam latar belakang rumah kita yang kita duduk sekarang tu. Okey. So maksudnya pembelajaran ini lebih santai lah. Okey. Kalau tengok ni, selepas daripada pelajar tu tengok video, kefahaman pelajar tu diuji dengan soalan quizzes. Okay. Ada link dalam flipbook tu untuk pelajar buat soalan quizzes. Dan juga terdapat survey ataupun kajian lah, soal sidik tentang perasaan pelajar tu bila menggunakan flipbook ni. Dalam mengenal pasti isu masalah, pelajar sukar membuat visualisasi penghantaran impuls dan peredaran di jantung. Dan juga pelajar tidak mendapat markah yang memuaskan di dalam kuis dan tugasan bagi subtopik ini. Laporan kerja calon 2020-2021, pelajar tidak dapat menulis turutan yang spesifik dan betul bagi peredaran darah dan impuls di jantung. Bagi objektif, pelajar lebih menguasai topik ini dengan platform yang lebih menarik kerana BBM Interactive My Heart ini menggunakan audio yang dilontarkan secara perlahan-lahan dan sarikatanya adalah berdasarkan nota di peringkat matrikulasi. Selain itu, ia dapat mencambahkan minat dan motivasi pelajar dan perkongsian bahan berdigital di kalangan pensyarah dan pelajar sebagai kaedah amalan PDPC terbaik. Dalam perancangan dan pemilihan alat kolaboratif, sesi perkongsian guru ini mengambil masa sehingga 6 bulan dan mengalami 4 kitaran. Kami memilih sesi perkongsian guru kerana perkongsian ilmu di kalangan guru adalah amalan pengajaran terbaik dalam memantapkan PDPC. Selain daripada itu, fokus pembelajaran adalah berpusatkan pelajar ataupun self-learning yang mana ia sesuai dengan elemen PAK 21 di mana BBM Interaktif My Heart ini umpama 3-in-1 di mana pelajar boleh mengakses nota, melihat video dan juga menilai kefahaman pelajar melalui aktiviti quizzes. Bagi konsep penambahbaikan, PLC ini telah mengalami 4 kitaran. Iaitu kitaran pertama adalah pemilihan tajuk.
Kitaran kedua adalah perkongsian video animasi bersama aplikasi AR. Kitaran ketiga, perkongsian borang soal selidik dan flipbook antara ahli kumpulan. Dan kitaran keempat adalah perkongsian BBM interaktif MyHeart kepada pelajar. Data telah dikumpulkan melalui soal selidik, melalui Google Forms dan juga ujian pengukuhan, melalui kumpulan rawatan dan juga kumpulan kawalan. Kumpulan rawatan dibekalkan dengan BBM interaktif MyHeart, manakala kumpulan kawalan tidak dibekalkan. BBM MyHeart ini dapat menyelesaikan masalah kerana ia mengandungi video AR yang dapat menarik perhatian pelajar. Selain daripada itu, ia dapat mengintegrasikan ke dunia nyata dan juga peningkatan motivasi belajar selain dapat mempelbagaikan BBM pensyarah yang up to date. Bagi analisis data dan rumusan, seramai 95 pelajar telah menjalani soal selidik dan ujian pengukuhan. Bagi soal selidik, 4 daripada 7 soalan mencatatkan skala 5 iaitu sebanyak 87%, iaitu meningkat dari segi motivasi belajar, menggalakkan pembelajaran kendiri, memenuhi PAK 21 dan meningkatkan kefahaman pelajar. Melalui ujian pengukuhan, kumpulan rawatan dapat menjawab soalan dengan tepat sebanyak 73% berbanding kumpulan kawalan iaitu 63%. Manakala bagi pensyarah yang diedarkan soal selidik, 85.7% pensyarah biologi bersetuju pelajar lebih fokus dan kepelbagaian pedagogi dapat diwujudkan. Hasil tinjauan maklum balas mendapati penerangan di dalam nota perlu diringkaskan dan menggunakan saiz tulisan yang lebih sesuai. Selain daripada itu, perkongsian BBM interaktif MyHeart dikongsikan dalam medium yang lebih mudah diakses seperti Google Site. Bagi penyebarluasan maklumat, perkongsian telah dijalankan di antara ahli kumpulan dan kemudian perkongsian BBM interaktif MyHeart dikongsikan kepada pelajar dan seterusnya perkongsian pensyarah biologi KMKT dan ia dikongsikan melalui medium YouTube. Hasil kesinambungan aktiviti dan strategi pelajar, ia dapat membantu proses visualisasi dan meningkatkan kefahaman pelajar di kalangan pelajar. Selain itu, elemen PAK 21 dapat diterapkan kerana pembelajaran berpusatkan pelajar dan juga penerokaan ilmu baru itu seperti pengeditan video dan juga aplikasi augmented reality dan pensyarah biologi KMKT dapat berkongsi idea amalan PDPC terbaik.
Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara. Jemari disusun, maaf dipinta. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada pagi ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya. Sekian, terima kasih.